Surah 9 ayat 81 muka surat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam ashaddu harra Lau kanu yafqahun. Maka al-mukhallafun, orang-orang yang tertinggal, iaitu orang munafik yang tertinggal, mereka rasa gembira. Mereka gembira dengan berdiamnya Rasulullah sepanjang peninggalan Rasulullah. Sebab mereka tidak suka untuk berjihad dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka. Sedangkan mereka tak nak berjihad dengan jiwa mereka, mereka takut mati. Sedangkan Allah pemilik kerajaan petala langit dan bumi. Mereka tak suka untuk berjihad dengan harta mereka. Sedangkan bagi Allah lah perbendaharaan di petala langit dan bumi. Wa qalu, mereka berkata, la tanfiru fil har. Tak payahlah, janganlah kamu pergi perang pada musim panas ni. Kul, katakanlah wahai Muhammad, naru jahannam asyaddu harran. Neraka jahannam itu jauh lagi panas. Semata-mata sebab panas tu kamu tak nak pergi. Lau kanu yafqahun. Kalaulah mereka mengetahui. Tadi Allah katakan mereka tak mengetahui. Mereka tak tahu tentang azab tu. Kalau mereka tahu, mereka faham azab Allah, neraka jahannam tu macam mana, pasti mereka akan pergi walaupun panas sekalipun. Walaupun mungkin pergi tak kembali lagi. Jadi itu sifat orang munafik. Jadi satu perbuatan yang berdosa atau tidak, bila kita tidak pedulikan agama ini, satu yang berdosa. Hidup kita macam tak ada apa-apa manfaat kepada masyarakat. Orang kita kata apa? Jangan jadi seperti mulukut di tepi gantang. Apa maksud dia? Ada, tak bertambah. Tak ada, tak berkurang. Dia tak bermanfaat. Orang Muslim tu dia seorang yang soleh. Dia bukan saja beribadat untuk dirinya, tetapi dia juga seorang yang muslih. Apa itu muslih? Orang yang memberi manfaat kepada orang lain, orang yang memperbaiki orang lain. Jadi macam mana nak beribadat kepada Allah dengan Allah berikan apa yang Allah berikan kepada kita itu. Jadi kalau kita tak buat, itu satu dosa. Cuma Allah ingatkan. Buka balik surah 48. Ayat 14. Jadi perbuatan yang orang-orang munafik tu buat adalah satu yang dosa. Begitu juga dengan kita sebagai peringatan di hari inilah kita. Sebab orang munafik yang diceritakan dalam Al-Quran ini dah berlalu dah. Mereka adalah satu generasi yang telah berlalu. Hari ini kita pula yang melakar sejarahnya. Apakah kita termasuk orang-orang mukmin yang bersama dengan Rasulullah, ataupun orang-orang munafik yang tinggal rasa selesa dalam rumah masing-masing dengan harta masing-masing dan ahli keluarga masing-masing. Jadi Allah kata yaghfiru liman yasha. Dia memberi keampunan bagi orang yang ia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan dia juga menyeksa orang yang dia kehendaki. Allah bagi harapan lagi di sini. Apa dia? Allah tu Maha Pengampun. Wa kana Allahu ghafuran,
dan adalah Allah itu Maha Pengampun, Rahiman, lagi yang Maha Penyayang. Perkataan ampun, Al-Ghafur, ini mungkin kita sikit je, nanti kita sambung minggu depan. Kita kata pengampunan, pengampun. Ampun ni maksud dia apa? Ampun ni maksud dalam bahasa Arab ialah al-satru atau al-sitru. Al-Ghafru atau Al-Ghufran, keampunan, keampunan. Al-Ghafur tu nama Allah lah. Sama dengan maksud as-satru, iaitu tutup. Dan wiqayah, iaitu pelihara. Apa maksud keampunan? Dari segi bahasa ialah tutup ataupun pelihara. Dapat tak? As-satru dan juga al-wiqayah. Cuba sebut dulu. As-satru wal-wiqayah. Itulah maksud keampunan adalah tutup dan juga pelihara. Keampunan ni ada dua jenis. Keampunan ada dua jenis. Saya tulis kat sini di atas. Satu, ammah. Satu lagi, al-khassah. Cuba sebut. Al-ammah, al-khassah. Keampunan ni ada yang berbentuk umum. Umum, general. Ada yang berbentuk khas. Berapa ramai atas muka bumi ini yang diderhaka kepada Allah. Dia menyatakan Allah ada anak. Dia ragu-ragu kepada Allah, tak beriman kepada Allah, dia bermaksiat kepada Allah. Sedangkan semua dosa tadi dia melazimkan kepada azab daripada Allah. Tetapi orang munafik ni sebagai contoh, Allah tak seksa pun mereka. Hatta kita sekalipun mungkin kita tidak beriman kepada Allah, Allah tak seksa pun. Bahkan Allah bagi lagi sebab sifat Al-Ghafur tu. Allah tutup balasan yang patut ditimpakan ke atas kita. Tengok dalam surah 35 ayat 45. Muka surat 440.
35, 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Cuba lihat terjemahan dia. Dan kalaulah Allah menghukum, Allah menyiksa manusia disebabkan apa yang mereka lakukan. Tu, kita tadi tidak beriman kepada Allah, kita rasa takut, ragu-ragu kepada Allah, kedekut kepada Allah. Itu semua mengundang azab sebenarnya. Kalau Allah seksa disebabkan apa yang kita buat itu, ma taraka ala zahriha min dabbah. Kau akan lihat tidak ada satu pun yang melata hidup atas muka bumi ini. Maksudnya apa? Bumi ini akan hapus lah. Dah lama dah sebenarnya ni kita ni akan dihapuskan. Sebab apa? Dosa-dosa kita buat. Tapi kenapa tak tertimpa kat atas kita balasan pada Allah hari ini sedangkan dosa tu banyak? Sebab sifat ghafur tadi. Ini kita kena faham apa maksud ghafur. Ghafur yang am inilah dia. Selama hidup manusia ini mengingkari Allah tapi tak berlaku kebinasaan. Sebenarnya sebab Allah bersifat al-ghafur. Kita selalu faham ghafur tu apa dia? Ampunkan dosa sahaja kan? Sebab tu ghafur maksudnya tutup. Allah tutup dosa tu. Kalau Allah singkap semua dosa tersebut, dah binasa dah semua ni. Jadi orang munafik dia rasa selesa sebenarnya. Dia tak diseksa oleh Allah. Sebenarnya Allah ada al-ghafur. Allah tangguhkan sahaja. Kalau ikutkan dengan dosa kita buat tu dah habis dah. Tak ada siapa pun manusia boleh bergerak atas muka bumi ini. Walakin akan tetapi yuakhiruhum ila ajalim musamma. Allah tangguhkan sampai suatu tempoh yang telah ditetapkan. Fa iza jaa, maka apabila datang ajaluhum, waktu mereka, fa innallaha kana bi ibadihi basira, maka sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya maha melihat. Allah akan balas balik. Ini dalil bahawa sifat keampunan Allah itu berbentuk am. Apa am? Umum, dia meliputi semua. Tetapi keampunan yang paling besar ialah khasah. Iaitu bila Allah ampunkan orang beriman, orang yang bertaubat di akhirat nanti. Ini surah Al-Fat ni cerita tentang apa? Kemenangan kan? Kemenangan kan tentang keampunan. Jadi Allah ampunkan orang beriman di akhirat, Allah bagi mereka syurga. Allah selamatkan mereka daripada azab yang besar di akhirat. Orang munafik tadi tak dapat. Allah sekadar boleh bagi dia ampun dekat mana? Dekat dunia ni. Jadi macam mana cara Allah ampunkan manusia dekat dunia? Allah tak turunkan azab. Tapi kalau Allah ampunkan manusia dekat akhirat, Allah tak campakkan mereka ke dalam neraka. Tengok surah 3 ayat 133. Muka surat 67. Muka surat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kamu kepada keampunan. Ini keampunan yang khas daripada Tuhan kamu dan syurga seluas petala langit dan bumi. Disediakan bagi siapa? Ini khas ni. Sebab Allah kata uiddat lil muttaqin. Keampunan dan syurga tadi disediakan khas kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi sekaligus dia mengingatkan kepada kita ini, walaupun kita nak jadi, bercita-cita nak jadi orang beriman, tapi banyak dosa yang kita buat. Ingatlah Allah tu Maha Pengampun. Dekat dunia ni kita tak ada apa-apa sebab apa? Sebab Allah tangguh je. Jangan lupa itu. Oh, aku tak memberi, tak ada apa-apa pun, Allah tak datang pun azab, korun, Allah dah binasakan. Sebab Allah ada Al-Ghafur. Allah tangguhkan. Jangan ingat Al-Ghafur tu hanya mengampunkan dosa, istighfar saja. Sebenarnya Al-Ghafur tu bila mana kita buat dosa kepada Allah tapi tak datangkan azab, sebenarnya itu adalah salah satu sifat-sifat Al-Ghafur. Tapi Al-Ghafur yang sebenar nanti di akhirat ialah Allah mengampunkan orang-orang yang beriman dan bertakwa dan Allah masukkan mereka dalam syurga. Sebab tu di hujung kita habiskan hari ini, di hujung surah 48 ayat 14 tadi, Allah kata apa? Wa kanallahu Ghafuran, satu lagi apa? Rahima. Okey, Rahima tengok surah 43, surah 33 ayat 43. Ini last. 33 ayat 43. Ke surat 423. Di hujung ayat tu Allah kata apa? Di hujung sekali. Surah 33 ayat 43. Wa kana bil mu'minina rahima. Jadi sifat rahim ini Allah bagi khas kepada orang-orang yang beriman. Dan adalah Allah terhadap orang-orang yang beriman rahima, sangat penyayang. Allah sayang pada orang beriman. Siapa orang beriman? Orang yang sanggup berkorban jiwa dan raganya untuk Allah. Jadi marilah sama-sama kita muhasabah diri kita ini. Sejauh mana yang telah kita berkorban untuk agama. Bukanlah banyak, sikit sangat. Bila sikit tu ketahuilah berapa banyak dosa yang telah kita buat kepada Allah. Selama ni Allah tak turunkan apa-apa ujian pun ke atas kita. Bahkan Allah bagi lagi nikmat. Sebab Allah tu Al-Ghafur. Allah tangguhkan azab. Allah tutup azab. Allah tutup dosa kita buat dekat dunia ini dengan menangguhkan azab. Tapi yang kita paling takut ialah di akhirat. Maka kita mengharapkan dengan usaha yang kita buat, kebaikan yang kita buat dapat menutup dosa-dosa kita. Nanti di akhirat Allah akan selamatkan kita daripada azab yang pedih, daripada api neraka yang menyala-nyala, dan Allah masukkan kita ke dalam syurga yang seluas petala langit dan bumi itu. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan dulu kuliah kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-15 pada minggu akan datang. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jam'ana marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.